Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan taklimat kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Azman bin Hasbullah, yang di-Pertua PIBG SK Batu Arang, yang berusaha Puan Nini Nafaizah binti Mokhtar selaku penasihat PIBG, yang dihormati Encik Muhammad Ratno Batjuri bin Kasro selaku pengarah pembangunan syarikat di GNG Softtech Sanjuran Berhad, Encik Helmi Aziz selaku pegawai teknikal GNG Softtech serta barisan AJK PIBG, para pentadbir yang dimuliakan sekalian. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul untuk sesi taklimat pada malam ini. Bagi memberkati taklimat kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membuka majlis dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik, tanpa membuang masa, saya mempersilakan penasihat PIBG Puan Nini Nafaizah untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Nur Izzati Fatimah yang cantik manis. Alhamdulillah. Ya, yang saya hormati Encik Bad, Encik Helmi dan tentunya lah YDP PIBG saya yang sangat saya segani, sahabat-sahabat guru, penolong-penolong kanan dan juga semua AJK, ibu bapa, guru dan ibu ayah anak-anak murid kami ya. Jadi malam ni sebenarnya kita santai sahaja. Jangan ada majlis formal lah ya. Sebabnya ini di luar waktu kerja. Jadi saya fikir kita bincang ataupun kita berjumpa di alam maya ni lebih kepada kita banyak perkara kita nak kongsikan malam ni. Macam itulah ya. Tidak adalah formal sangat sehingga kan kita rasa macam dalam meeting bilik mesyuarat yang semuanya nak kena ada protokol tu. Boleh kan Cik Bat, Cik Elmi? Boleh, insyaAllah. Ya. Okey, jadi kan sebenarnya pada malam ini kami nak tahulah sebenarnya bagaimana ataupun apa kemudahan atau kelebihan cashless ni untuk digunakan oleh anak-anak murid kami di sekolah. Dan apa pula kelebihannya kepada ibu bapa, kepada sekolah, kepada guru-guru ya. Jadi saya nak terangkan macam yang Cik Bat terangkan tu, saya tak mahir. Saya belum jadi ahli untuk go and get tu ya. Ya, insyaAllah. Jadi saya rasa berbesar hatilah dapat kenalkan Cik Bat, Cik Helmi ya, dengan YDP saya. Begitu juga dengan ibu-ibu, ayah-ayah dan guru-guru juga penolong kanan saya pada malam ini. Dan untuk pengetahuan Cik Bat, ya, YDP kita ni orang yang hebat, begitu juga NYDP, ibu bapa yang lain, saya sangat salut dengan mereka. Ya, kami selalunya pihak sekolah malu dah nak minta macam-macam sebabnya bukan guna duit sumbangan PIBG, tetapi duit mereka sendiri. Mereka ada tabung sembunyi tau Cik Bat. Itu yang saya kalah yang buat yang tu lah. Alhamdulillah. Moga-moga PIBG ni menjadi satu teladan yang baik kepada PIBG yang lain. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Amin. Begitu juga dengan penolong-penolong kanan saya yang sangat committed untuk kemudahan anak-anak di sekolah. Ya, saya nampak ni penolong kanan saya tu dah kiranya sekolah dah jadi bukan lagi rumah kedua, dah jadi macam rumah yang pertama dah. Dan apatah lagi ni sahabat-sahabat guru saya ni, Cikgu Izzati, Cikgu Hakim, Ustaz Danuri, siapa lagi yang ada dalam ni, saya kata memang saya salute lah. Kalau ada program ad hoc Cik Bat, cuma cakap je apa nak buat, kita tahu dah ada je dalam Dewan Cik Bat.
Itulah hebatnya ahli keluarga kami di SK Batu Arang. Dan dengan kehebatan yang sedia ada ni, kami nak tambahkan lagi kehebatan tu sekiranya Cik Bat dan kru termasuk Cik Helmi dapat berikan kami satu peluang yang maksudnya boleh membuka mata sekolah lain, yang program kita ini dapat dilaksanakan dengan baik, dapat kerjasama. Tu sangat-sangat saya harapkanlah. InsyaAllah. Jadi saya pun tak naklah cakap banyak-banyak. Kami sebenarnya tak sabar nak tunggu penerangan daripada pihak Cik Bat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Nini. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Encik Bat Juri Mikasro, atau kita boleh panggil Cik Bat ya. Boleh. Kita mempersilakan Cik Bat untuk sesi taklimat. Dipersilakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi yang berbahagia, guru besar kepada sekolah SK Batu Arang, Puan Nini Mohtar. Okey, tidak dilupakan juga kepada YDP Cik Azman Hasbullah, okey, kerana memberi ruang kepada pihak kami untuk menyediakan ini. Dan saya juga tidak lupakan kepada para guru yang berikan kerjasama kepada semua pihak, termasuk juga ibu bapa yang memberikan peluang kepada pihak GNG Softex Sdn Bhd. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Ratno Bajuri. Okey, lebih dikenali sebagai Bat. Okey, saya sebenarnya adalah seorang pengarah pembangunan kepada GNG Softex. Okey, dalam membangunkan program ini, saya akan share satu slide supaya memudahkan pemahaman kepada semua pihak, termasuk guru-guru, okey, YDP sendiri, bagaimana penggunaan Go and Get Smart System ini dapat diguna pakai oleh pihak sekolah. So, jadi saya tanpa berlengah masa, saya nak berkongsi atau sharekan saya punya paparan kepada semua untuk dilihat dan boleh mendapat sedikit orang kata pengetahuan yang dengan lebih mendalam ya. Boleh ya Puan Nur Izzati saya share? Ya, boleh, silakan. Okey, boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Boleh nampak ke saya punya skrin? Ya, boleh. Boleh nampak ya? Ya, jelas. Baik. Sekejap ya. Okey. Ini program kami dinamakan Go and Get Smart School System. Ini adalah satu cadangan di mana cadangan ini adalah untuk program sekolah tanpa tunai. Okey, apa yang ada dalam sistem kita? Okey, program ini bertujuan untuk memperkenal dan mendidik generasi pelajar hari ini untuk mengenali sistem kewangan digital serta mewujudkan sistem pembayaran tanpa tunai di sekolah. Dan juga selain itu, program ini telah mendapat persetujuan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Pendidikan Negeri Selangor dan juga termasuk pendidikan daerah. Dan program ini sepenuhnya diterajui dan juga dibiayai oleh GNG Softex Sdn Bhd. Okey. Dalam sistem kami terdapat kepada 3 bahagian yang terdiri daripada Go and Get Cashless, iaitu kita namakan untuk pembayaran tanpa tunai. Yang kedua bahagian adalah Go and Get Attendant untuk catatan kehadiran keluar masuk pelajar. Serta yang ketiga dinamakan Go and Get Mobile App, iaitu pengurusan perbelanjaan dan juga kehadiran yang boleh didapati terus melalui handphone. Okey, dengan penggunaan mobile apps tadi. Okey. Okey, sistem ini lebih selamat, mudah dan pantas. Ia juga menyediakan untuk setiap mencatatkan kehadiran pelajar, setiap rekod daripada pintu masuk sampailah mereka keluar daripada pintu sekolah, kerana semuanya telah diletakkan dengan pemasangan-pemasangan, iaitu
sistem, daripada segi kad, dan semuanya dibiayai penuh oleh pihak GNG Softech, okey, dan juga pihak-pihak PIBG, guru-guru, ibu bapa tidak perlu mengeluarkan sebarang kos untuk penyediaan program ini di sekolah, ya. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya in the between saya bercakap, ya. Okey, seperti saya untuk sedia maklum, ini adalah bentuk Go and Get Smart School. Ia menggunakan satu kad yang dinamakan kad pintar yang boleh diguna pakai dan juga dilengkapi dengan sistem keselamatan yang canggih serta terjamin. Okey, perlindungan yang kita ada kad ini adalah seperti kita punya IC dan juga kita punya kad bank. Dan ia juga setiap maklumat atau data yang diberikan semua di bawah Personal Data Protection Act atau PDPA 2010, okey, untuk melindungi setiap data-data pribadi daripada parents ataupun pelajar itu sendiri, termasuk staf di sekolah. Dan ini kita mengikut daripada standard piawaian di bawah PCI dan juga DSS, ya. Okey, untuk pengetahuan saya terangkan pada satu konsep iaitu Go and Get Cashless. Ini adalah solusi pembayaran yang kita berikan di mana setiap pelajar akan diberikan kad pintar Go and Get Study untuk diguna pakai untuk pembelian di sekolah. Bermaksud kad itu adalah sebagai ganti diri untuk mereka menggunakan orang kata smart card daripada menggunakan tunai. Seperti yang semua kita ketahui, dalam keadaan norma baru atau pandemik sekarang, penggunaan transmisi atau sentuhan amat-amat kurang digalakkan. So penjarakan sosial ataupun daripada segi orang kata bercakap secara dekat cuba dielakkan supaya penyebaran ataupun pelajar itu dilindungi daripada terlibat dalam kluster COVID-19. Okey, pihak sekolah dan pengusaha koperasi peniaga kantin akan dibekalkan dengan terminal pembayaran sebagai satu cara untuk menerima pembayaran. Kad itu sebagai cara untuk membayar dan terminal adalah cara untuk menerima pembayaran. Okey. Okey, ibu bapa akan diberikan satu aplikasi yang ini kita namakan Go and Get Cashless, di mana setiap transaksi ataupun perjalanan sistem tersebut akan dipantau hanya melalui telefon pintar dan ia boleh didapati di App Store atau Google Store, dan ini hanya khas untuk ibu bapa yang berdaftar di bawah Go and Get System. Jika ia di luar daripada program ini ataupun tidak terlibat dengan program ini, mereka tidak boleh mendownload ataupun memuat turun dan juga mengaplikasikan program ini ke dalam mereka. So jadi di situ kita punya security lah. Okey, aplikasi telefon pintar ini adalah di mana untuk menambah nilai kad, semak baki kad, rancang dan pantau belanjaan anak dan juga pembayaran boleh digunakan melalui kod QR. Okey, ini adalah khas untuk ibu bapa. Okey, sistem solusi dia boleh digunakan pakai untuk pembelian makanan, minuman di kantin sekolah atau di koperasi sekolah jika ada koperasi, kedai buku dan sebagainya. Juga termasuk untuk membuat pembayaran yuran sekolah ataupun yuran pelbagai. Okey. Okey, ini untuk pengetahuan, ini adalah satu ekosistem yang kita sediakan. Kad yang kita berikan adalah percuma, ya. Okey, cuma untuk pengetahuan, maksud dia kat situ adalah untuk pengaktifan sahaja. Okey, dia tidak ada sewa bulanan. Okey, dan untuk rate kepada pembekal ataupun kantin atau kedai makan ataupun koperasi, dia punya MDR ataupun charge hanya serendah 2% saja. Maksudnya setiap daripada RM1 yang dibelanjakan, kantin ataupun kedai buku hanya memberikan balik pulangan kepada kami hanya 2 sen sahaja. Okey, ini adalah di mana setiap daripada MDR tadi akan kita buat satu inisiatif tanggungjawab, 5% pendapatan bersih akan disumbangkan kembali kepada sekolah melalui sama ada PIBG ataupun susun atur yang diberikan oleh pihak sekolah untuk kita berikan sumbangan dalam bentuk inisiatif sosial, tanggungjawab sosial korporat. Okey. Macam saya katakan tadi, penggunaan dia amat mudah. Pertama, pelajar pilih item. Okey.
sentuh kad pintar dan menikmati pembelian barangan tersebut. Okey. Ini adalah perjalanan di mana setiap transaksi hanya mengambil masa serendah 5 saat saja. Okey, maksudnya tak perlu tunggu lama. Tunggu macam 1 minit ke tak perlu. Sebab kita tahu waktu rehat hanya ada 20 minit. So jadi setiap pelajar yang keluar berbelanja, kepatasan untuk mendapat pengesahan hanya serendah 5 saat saja. Kelulusan pada kadar 99.9%, okey, disebabkan oleh konten ataupun jumlah itu bergantung kepada pihak ibu bapa yang memasukkan orang kata kewangan itu ataupun jumlah itu ke dalam wallet setiap pelajar. Okey, ibu bapa boleh menetapkan had perbelanjaan harian. Bermaksud di sini ibu bapa tak usah khawatir. Kalau hari ini ibu bapa masuk RM100 pun, jumlah pembayaran itu boleh dihadkan. Contoh satu hari dia belanja RM5 atau RM10, dia boleh hadkan. Walaupun jumlah di sana ibu bapa masukkan pada RM100. Dan di mana akaun itu adalah akaun trustee yang dijaga oleh pihak bank, dan penggantian kad ini sekiranya hilang, tercicir ataupun sebagainya, mudah diganti kerana di sekolah kita akan sediakan untuk kad gantian mudah untuk pelajar guna pakai. Dan yang itu nanti saya akan terangkan sekiranya ada sebarang pertanyaan. Sebab kad itu apabila hilang, dia maklumkan pada pihak kita, kad hilang dan kita boleh gantikan kad yang sedia ada tapi tidak ada nama. Cuma replacement card, dia akan ambil masa sedikit untuk kita pulangkan pada kad. Dan apabila ada, boleh guna pakai balik. Sekiranya ada soalan, boleh tanya nanti saya. Okey, macam saya katakan tadi, kelebihan yang ada pada kita pertama, perbelanjaan duit poket pelajar lebih terjamin, mengelakkan kecurian atau kes buli, rekod perbelanjaan yang boleh dikesan dan juga perbelanjaan secara berhemat. Okey, ini yang saya katakan tadi, kad pintar untuk pelajar, guru dan kaki tangan sekolah yang kita akan berikan, terminal pengimbas kehadiran yang akan kita sediakan di pintu masuk dan juga pintu keluar sekolah, serta pelajar boleh mengimbas dan ibu bapa boleh mengetahui waktu masuk dan waktu keluar pelajar dengan lebih mudah. Okey, ini adalah untuk rekod di mana kita ada satu dashboard yang boleh diakses melalui portal ataupun melalui mobile app yang kami sediakan tadi. Dan juga ibu bapa boleh mengetahui ketidakhadiran kerana sistem akan terus membantu kepada pihak sekolah di mana sekiranya pelajar tidak datang hadir, sistem akan automatik hantar kepada notifikasi di aplikasi parents untuk jawab kenapa pelajar tidak hadir, dan parents boleh menjawab serta-merta mengapa pelajar tidak hadir. Itu cara yang lebih mudah. Okey, ini adalah surat sokongan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang tertera di sana kita dapat dan kita renewal setiap tahun. Dan ini adalah semua di PPD yang kita telah dapat, termasuklah di Batu Arang di bawah PPD Gombak, dan kita telah mendapatkan pengesahan daripada setiap PPD. Okey. Dan sekiranya ada maklumat sebarang pertanyaan, boleh terus kepada kita punya care@goengage.com atau hubungi nombor talian yang tertera, atau boleh hubungi kepada nombor servis yang kita sediakan, nanti akan berikan kepada pihak sekolah apabila mereka mengikuti program kita. Okay, so setakat ini untuk pengetahuan kepada semua pihak. Ada sebarang pertanyaan yang nak bertanya pada saya? Cik Bat. Ya. Okey, saya lah mulakan tanya dulu. Boleh Cikgu Dini. Boleh. Yang terminal tu, maksudnya untuk touch card tu, ya, untuk sentuh kad tu, ni terhad ke atau macam mana? Maksud saya macam ni tau. Dia tak terhad. Okey, contohnya penggunaan yang kami rancang lah, yang kami telah bincangkan secara tak formal lah dengan penolong kanan. Dan juga guru-guru bilik-bilik khas. Contohnya macam pusat sumber, kita nak ada data kemasukan ke pusat sumber, penggunaan pusat sumber. Boleh ke macam tu? Boleh. Maksudnya, okey, dia ada dua pertanyaan dekat sini. Pertama, penggunaan sistem tu teknikal nak pasang di pusat sumber adalah untuk mengetahui pelajar tu datang untuk hadir di library
pusat sumber lah. Maksudnya di Ya. pusat sumber, pinjam buku dan sebagainya, keluar. Contoh, Yes. itu kita boleh develop, tak ada masalah. Itu untuk Cik Elmi, itu saya boleh bincang. Sebenarnya itu dah taraf tahap kedua dah tu. Itu dah tahap yang kedua yang kita bangunkan untuk sekolah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Cikgu Nini minta benda tu, insyaAllah pihak GNG Softec tidak ada masalah untuk menyediakan kemudahan tersebut. Cuma pihak pusat sumber atau pihak sekolah perlu memberikan kami maklumat tentang data buku sekolah tu apa, buku ni apa semua, sebab kita nak tahu juga kita akan bentukkan dalam macam contoh SKU ya. Satu kod number, katalah contoh dia pinjam buku mencari damai di pantai contoh. So jadi dia tulis itu mencari damai, so jadi SKU 1D. Maknanya dengan sistem yang ada itu dia boleh track berapa lama pelajar tu ambil buku tu dan pulangkan balik. Sekiranya lewat adalah dia punya penalti yang dikenakan. So jadi perkara itu lebih mudah. Okey. Begitu juga Cik Bat, kalau sekiranya murid nak ke surau kan? Ya. Maksudnya satu terminal pula berada di surau, begitu boleh? Okey, bermaksud cikgu hendakkan terminal di pusat utama di sekolah. Adakah itu maksud cikgu? Maksudnya contoh pusat sumber satu, dekat kantin satu, kedai buku satu, surau satu, macam tu. InsyaAllah, bukan saya kata tak boleh. Boleh request. Itu saya katakan tadi. Permintaan itu bergantung pada pihak sekolah sebenarnya. Dan kita membantu untuk mengetahui pergerakan pelajar tersebut. Jadi at least kita boleh tahu, pelajar ni masuk. Kalau boleh cikgu, saya nak macam mana tahu? Reader tu diletak di setiap bilik pelajar. Bilik darjah. Alhamdulillah. Kenapa saya kata buat macam tu? Pertama, pelajar tu masuk dan dia keluar, dia tak boleh. Dia nak pergi tandas pun dia kena tekan juga benda tu. So jadi kita boleh tahu berapa lama waktu dia keluar dan sebagainya. Itu untuk rekod sekolah. InsyaAllah kita bukanlah kata tak boleh, tapi pandangan yang baik, juga saranan yang baik, saya rasa semua guru-guru nakkan benda sebegitu. InsyaAllah kita usahakan. Alhamdulillah. Seronok saya dengar. Ya. Ada sebarang pertanyaan yang lain mungkin daripada guru-guru lain yang ingin bertanya dan sebagainya, insyaAllah saya cuba selesaikan jika ada kebimbangan ataupun cadangan yang mungkin kita boleh utarakan daripada kedua belah pihak. Puan Nida, Puan Aiza, Puan Suni, Puan Asia, sila. Okey, Assalamualaikum. Saya Zul. Ya, Tuan Zul. Okey, saya nak tanya, dari segi dia faktor keselamatan kad tu sendiri, macam mana kita nak pastikan kad tu selamat dan digunakan oleh penama tu sahaja? Okey, satu soalan yang bagus, Tuan Zul. Kad ini pertama kita menggunakan sistem e-wallet yang dipantau oleh pihak kita sendiri. Pertama, macam contoh saya katakan pada Cik Zul ya. Sistem ini berfungsi daripada segi security-nya, ia seperti berkhidmat macam kad bank juga. Maknanya kalau berguna di luar daripada sekolah, sebenarnya benda tu tak boleh guna. Itu satu. Dia hanya boleh pakai di sekolah sahaja. Itu satu. Okey. Yang kedua, ibu bapa setiap transaksi anak-anak ataupun perjalanan anak-anak menyentuh sama ada terminal pembayaran atau reader kehadiran, automatik dia akan berada di dalam ibu bapa punya maklumat. Maknanya daripada segi contoh macam seperti contoh ibu bapa dia akan ada dalam, okey, boleh nampak tak boleh nampak? Okey. Tak nampak Cik Bat, tiba-tiba je nampak kartun tu, Cik Bat langsung hilang. Dia ada di dalam macam saya kata dalam maklumat. Nampak kartun je ya. Okey, tak apa, nanti saya akan sharekan kepada puan ini, nanti boleh tunjuk. Okey, bermaksud dekat sini saya faham kalau Cik Zul masukkan anak tu RM100 contoh. Anak dalam sistem kita Cik Zul boleh limitkan benda tu. Sama ada RM5 ataupun RM10. Walaupun Cik Zul masuk RM100. Okey. Yang tu saya faham. Okey. Yang tu saya faham. Maksud saya, keselamatan digunakan oleh pengguna tu sendiri, maksudnya sebagai contoh lah kan. Ya. Katalah kad tu tercicir.
Okey, tercicir. Kad tu tercicir. Okey. Seseorang tercicir. Dan Okey. individu lain ambil, Okey. diguna pakai dekat kantin atau koperasi. Okey. Di mana macam mana keselamatan yang kantin nak tahu, kad tu bukan hak milik dia. Okey. Kalau masuk kelas apa semua kita mungkin tak pasal betul. Tapi untuk pembelian. Setiap kad tu ada nama pelajar. Kalau ada sekolah yang nak gambar, kita letak gambar. Okey. Kalau dia nak letak gambar lah. Dia ada gambar pelajar tersebut. Sebab apa? Setiap pelajar akan diberikan tag. Satu tag yang diberikan, ada pocket tag. Sebenarnya kad tu duduk dalam pocket tag tu. Dia tak boleh keluar daripada benda tu. Dan tagline tu dia maksud saya dah menjalankan program ni lebih kurang hampir 2 tahun. So far kehilangan chances persen hilang tu lebih kurang 0.1% saja. Itu pun disebabkan kadang-kadang kebanyakan bilangan dia darjah 1 lah. Sebab tu kita amat pantau lah pasal benda-benda ni. Okey, macam soalan Cik Zul tadi, dia jumpa dan dia pergi guna. Maximum the loss of the card is only jumlah dia bergantung kepada ibu bapa tadi tu. Kalau ibu bapa tu letak RM3 contoh, maknanya RM3 itu sajalah loss. Tetapi kita akan tracking siapa yang guna pada waktu itu. Jelas Cik Zul? Oh, okey jelas. Itu kalau orang kata pembelajaran dekat kantin. Ya. Kad ni boleh digunakan sekali kedai buku. So untuk limit antara kantin dengan kedai buku tu kita boleh separate-kan kantin banyak ni, kedai buku banyak ni, koperasi banyak ni. Okey, dia macam ni. Ataupun satu limit saja yang. Dia satu limit saja tuan. Kalau kata RM5, that means RM5 saja. Contoh tuan Contoh. Contoh saya bagi contoh. Katalah anak tu pada hari tu nak beli buku. Mesti tuan boleh buka limit dia, betul? Oh, okey saya faham. Sebab limit tu berada dalam handphone tuan. Tuan yang boleh kata anak tu nak beli buku, tuan yang boleh aktifkan RM5. So jadi automatik dia boleh gunakan RM5. Okey, maksudnya limit tu bukan setting by month lah, setting by day kita boleh ubah. Ya, betul. Setiap saat kita boleh ubah lah. Ya, betul. Tuan saja yang boleh ubah. Kita memang standard kita letak RM10. That is limit daily. Tetapi ibu bapa boleh setting kat dalam web app tu RM5, RM3 bergantung pada parent sendiri. So jadi kita tak nak ada ni. Sebab tu saya kata setiap pelajar biasanya kita limit pada RM5 lah. Itu kita punya limitation sebenarnya. Okey. Faham. Faham ya tuan? Terima kasih. Ada soalan lain? Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Azman. Ya Tuan Azman. Okay, pertama sekali terima kasih Cik Bat ke Cik Helmi sudi hadir bagi penerangan kepada kita pada malam ni lah. Ya, boleh. Okay, yang saya ada satu, mungkin yang pertama ni ada satu soalan lah. Mungkin kita maklum yang budak-budak ni kalau baru-baru darjah 1, darjah 2 ni kemungkinan penggunaan kad tu seperti mana Cik Zul cakap tadi lah, kebimbangan dari segi ibu bapa ni, dari segi hilang ataupun kanak-kanak kawan-kawan lain yang mengguna pakai yang orang lain lah, maknanya ambil guna pakai itu satu. Ya, dan satu lagi dari segi boleh cancel ke dia punya payment tu. Contohlah budak membeli tu dia tak jadi membeli dan nak cancel balik, adakah lambat proses dia macam mana? Boleh tuan. Memang boleh cancel, boleh. Oh, maknanya andai kata contoh kata dia membeli yang ni dia dah bayar dan tak jadi ambil nak beli yang lain, benda tu memang senang lah. Boleh. Dia itu kita ada sediakan di bahagian merchant atau kita panggil peniaga itu sendiri. Sebelum dia charge, sebelum dia terima tu, sebab apa, peniaga dia kena confirmkan payment tu dengan kita, baru kita bayar kat dia. So jadi kalau kata dalam masa yang sama dia boleh cancel. Okay. Dia boleh cancel sebab terminal itu berfungsi sebagai dia punya POS system tuan. Okey. Boleh cancel. Okey, satu kelebihan yang saya tak bagi tahu dekat sini. Contoh, katalah Tuan Azman ada anak,
Tuan Azman boleh order daripada handphone atau portal Cik Azman, anak punya perbelanjaan, maksudnya makanan dia untuk seminggu. Cik Man boleh bayar terus kepada pihak kantin. Tak ada masalah. Cik Man, tapi dia kena mengesahkan bahawa dia ambil. Sebab dia kena sahkan, okey, adalah orang tu, pelajar ini ambil. Katalah nama dia Murni. Murni, anak ni, dia datang, ayah dah belikan nasi lemak dengan air sirap. Automatik dalam tu dah, maknanya pelajar dia takkan potong daripada wallet pelajar. Sebab apa, dalam sistem kita, advance order boleh dibuat oleh ibu bapa. So jadi sebenarnya kita membantu kantin supaya tidak berlaku macam contoh, pelajar ni belanja ke, tak dia belanja ke. Macam contoh sekarang ni SOP yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan, dia kata pelajar kalau boleh bawa lah makanan daripada rumah dan makan di kelas. So mengelakkan daripada duduk bersama dan sebagainya, ataupun atau orang kata social distancing. So jadi bagi kita menggalakkan ibu bapa boleh berbelanja, maknanya daripada handphone sendiri ibu bapa boleh advance order 1 week. Maknanya minggu depan punya makanan dia dah boleh order dah 5 hari tu. Anak pergi datang ambil dan terus. Maknanya itu lagi cepat, mudah. Dan penyediaan bagi pihak kantin lebih mudah sebab apa, dia dah terima order awal. Macam Panda lah. Kalau kita nak order, ni ada orang datang ni. Tapi kantin dah sediakan tu, pelajar hanya ambil dan tak perlu lagi charge extra dan sebagainya kepada pihak pelajar. Jelas Tuan Azman? Okey, jelas. Okey, terima kasih. Sama. Ada sebarang pertanyaan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah, macam kan duit dalam Go and Get kan habis. Okey, dalam wallet, okey. Kita nak top up tu guna transfer online macam tu lah. Okey. Ada tiga jenis cara untuk transfer. Pertama, melalui APX. Biasa kita buat online transfer kan? Puan, boleh dengar ke? Ya, dengar. Okey. Okey, maksudnya boleh buat online transfer. Maksudnya dia boleh masuk ke portal, dia buat daripada Maybank, dia boleh transfer ke APX. Maknanya dia akan masuk ke dalam akaun dia sendiri. Itu satu. Maknanya akaun tu adalah akaun ibu bapa. Okey, saya maklumkan ya. Contoh, ini untuk penerangan lanjut ya. Contoh ya. Katalah puan ada anak 2 orang di sekolah. Betul? Takkanlah puan nak buat transaksi 2 kali, betul? Betul. Okey, tuan hanya buat sekali je. Transaksi tu dia masuk pada akaun puan sebenarnya. Puan ada disediakan satu wallet sistem di bawah nama puan. Okey, daripada wallet itu dia akan pecahkan kepada anak-anak puan. Contoh anak puan ada 2 orang, puan kata yang ini sekolah ni, maknanya anak puan yang darjah 2 belanja RM5. So yang darjah 2 ni dia akan duit daripada wallet main puan tu dia akan sub terus RM5. Daripada anak puan yang seorang darjah 6 mungkin belanja dia RM7. Contoh. So jadi dia akan transfer RM7 pada anak puan. Jumlah puan masuk tadi 100, betul puan? Betul. Okey, 100 maknanya satu RM7, satu RM5. So jadi baru lebih kurang dalam RM12. So jadi sistem dia punya fungsi dia kepada sub account tu adalah untuk anak-anak puan. Main account adalah puan. So jadi semua duit sebenarnya berada dalam kawalan puan sebenarnya, bukan pada kawalan anak. Jelas puan? Okey, jelas. Maknanya macam saya top up dalam saya punya satu account tu. Ya, betul. Nak pergi sekolah, contoh adik dia belanja RM5, abang dia belanja RM7. Kita pecahkan dia pada online tu lah. Ya, betul. Dia automatik sebab dalam sistem anak tu pun ada sub wallet puan. Maknanya puan kata anak ni belanja RM5, dia belanja RM5 je lah. Kalau anak ni belanja RM7, dia belanja RM7. Tapi dia tak kacau main puan. Contoh puan pergi sekolah. Okey? Dia tak akan pakai sub wallet daripada anak. Dia akan pakai puan punya wallet. Sebab puan tak perlu pakai kad. Kita tak bagi kad dekat puan. Puan boleh pakai QR code untuk bayar di kantin sekolah. Jelas puan? QR code yang dalam handphone tu lah? Ya, betul. Okey, faham. Dia macam
Cuma beza dia akaun tu adalah akaun puan, bukan akaun anak. Cuma puan boleh tahu perbelanjaan anak secara in detail daripada 2 orang dengan satu jumlah yang sama. Maknanya puan dah boleh tahu seminggu aku masuk 100, Okey. saya masuk 100, maknanya anak ni belanja RM25, anak ni belanja RM49. Puan dah tahu dah. Ada balance lagi dekat puan punya akaun. Okey, faham. Tadi Okey. kata Macam mana puan? cakap 3 cara kan. Yang pertama tu online kan. Kali yang kedua tu? Ya, macam mana? Dia boleh masuk sama ada CDM, portal atau APX. Boleh transfer daripada mana-mana pun. Okey. Tapi lebih mudah macam saya katakan tadi, puan masuk walaupun dekat app, dia tetap akan pergi APX. Bila pergi FPX, macam kita buat transfer mana-mana lah, dia mesti kena ada tag number apa untuk lulus dan sebagainya kan. Macam tag number lah, of course sebab bank requirement, sebab nak hantar duit kepada akaun puan tu tadi. So jadi untuk verified, of course dia akan ikut polisi bank yang sama. So duit tu sebenarnya ada kat bank, bukan ada kat kami pun. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Saya Zul tadi. Ya, Tuan Zul. Daripada soalan ni saya nak faham satu saja. Ya, boleh. Untuk boleh. limit tadi, andai kata Ya. ada 2 orang anak, Ya. kita limit tu satu limit ataupun tiap anak tu kita boleh limitkan? Tiap anak boleh dilimitkan. Okey, maksudnya sekarang ni kalau yang darjah 6 kita limitkan RM5, yang darjah 3 kita limitkan RM5. Okey. Makna kalau yang darjah 6 tu dah guna RM5, makna dia takkan boleh ambil yang RM5 untuk adik dia, boleh. betul? Tak boleh. Sebab apa? Sub account dia individual tuan. Dia macam ni. Main account adalah tuan. Contohlah tuan Saya bagi contoh. Katalah contoh tuan pakai credit card. Okey, limit tuan RM10,000. Okey, tuan bagi isteri tuan sub card. Dan tuan bagi anak tuan yang berusia 18 tahun sub card juga. Tetapi limit kepada mereka RM3,000. Tuan punya limit tuan boleh pakai hanya RM4,000 saja, betul? Betul. Okey. Maknanya kalau RM3,000 dah pakai kat sini, dia tak boleh pergi extend balik. Ambil yang sebelah ni ada RM3,000. Tak boleh. Sistem ini bermaksud kalau tuan masuk 100, adik belanja RM5, abang belanja RM5. Dia tak boleh abang ambil adik, adik ambil abang. Tak boleh. Sebab tuan kontrol daripada main tu. Kecuali tuan benarkan abang tu increase dia punya limit. Sebab semua key point dekat tuan punya handphone. Tak ada masalah. Okey, faham. Faham tuan? Alright. Faham. Terima kasih. Sama. Ada sebarang pertanyaan lain? Tuan, Idlan di sini. Ya tuan. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan infrastruktur bila kita nanti pihak tuan nak datang install apa semua tu. Ya, betul. Perlukan elektrik, cabling, lepas tu mungkin ada maintenance kan. Macam mana tu anda semua bawahkan syarikat ke? Okey, satu soalan yang bagus. Saya tahu ia melibatkan sedikit kos daripada sana. Okey, begini. So far daripada segi sistem ataupun reader yang kita pakai, semua kita ada terminal sistem ataupun connection wifi yang akan accept daripada luar. Tetapi on the electrical, so far kita hanya pakai untuk mini server yang kita akan sediakan. Tapi kita sedang ada elektrik yang kita pakai, tapi jumlah tu taklah besar sangat. Sebab apa? Dia hanya berfungsi waktu dia berfungsi hanya waktu pada kalau sekolah tu pagi daripada pukul 7 sampai pukul 1 je lah. So jadi dia cut off. Elektrik tu dia akan cut off. Sebenarnya itu dalam kos kami untuk pengetahuan Cik Idlan. Tu tak ada masalah bagi kami lah. Cuma daripada segi penggunaan, kita kalau boleh tidak mahu melibatkan ataupun mendatangkan kos kepada pihak sekolah. Itu kita punya main policy. Tetapi kami nak bagi apa yang kami dapat kepada balik pada pihak sekolah. Macam saya katakan tadi, dia ada MDR yang 2% tadi tu, kita dapat setiap 4 bulan ataupun 3 bulan kita akan pulangkan balik pada sekolah melalui PIBG ataupun melalui guru besar yang ada kat sekolah.
kita nak pulangkan balik pada sekolah, sebab ini adalah satu inisiatif CSR yang kami dapat membantu pihak-pihak yang di bawah. Okey, seperti contoh lagi satu saya bagi tahu. Tu salah kerana sistem yang kita ada ni dia memang ada charges. I mean ini so far dia tidak menggunakan penggunaan elektrik yang begitu tinggi lah. Itu saya boleh maklum. Baik. Sebenarnya saya bagaimana soalan ni saya keluarkan sebab kita nak tahu dari segi first time installation, sama ada kos tu perlu dikeluarkan daripada sekolah ke PIBG. Tak perlu tuan. Infra semua dikeluarkan oleh pihak kami. Okey, yang termasuk maintenance lah, sebab kita takut barang tu rosak ke pengguna nanti kan. Ya betul, itu semua. Okay. Cuma tak nak lah ada kena ketuk ke ni. Itulah. Sebab itu dia ada prosa. Kalau boleh memang kita punya penjagaan, kita akan pastikan bahawa pemasangan itu di tempat yang selamat, yang boleh dimonitor oleh semua pihak, especially daripada guru. Kita faham vandalism ni kita tak boleh lari. Tetapi so far daripada kalau mini server tu dalam bilik guru besar, takkanlah dia nak ketuk-ketuk, tak mungkin kot. Nah, insya-Allah bagi saya macam saya katakan tadi, peruntukan infrastruktur untuk pemasangan program ini kita bagi kepada pihak sekolah percuma, tidak ada sebarang kos yang dikenakan pada pihak PIBG atau pihak sekolah sendiri. Baik. Terima kasih tuan. Ya, sama. Ada sebarang pertanyaan yang lain? Ya, Puan Asiah. Boleh saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya lah berkenaan dengan kehadiran murid. Ya. Dia memang terkandung dalam servis ni. Maknanya memang dah ada ya? Ya, okey. Begini Puan. Apabila tadi... Cik Oh ya, boleh. Saya nak tahu yang paling penting, saya nak tahu macam mana ibu bapa nak cek kehadiran anak, macam mana guru kelas nak cek kehadiran anak, dan juga saya sebagai admin kehadiran. Saya boleh tak dapat secara keseluruhan? Okey. Saya Cik Bat, maaf Cik Bat, nak mencelah. Puan Asiah ni ialah PKM saya. Alhamdulillah. Sebenarnya inilah orang yang akan saya berurusan sebenarnya. Ya, betul. Orang penting ni. Orang penting, ya. Okey Puan Asiah, bagi menjawab Puan Asiah sebenarnya begini. Sistem ini merangkumi kepada semua data yang kita beri. Okey. Untuk permulaan apa yang kita perlukan pada pihak sekolah adalah kita akan berikan satu link ataupun kita panggil capaian ya. Capaian untuk diberikan kepada setiap ibu bapa untuk mendaftar anak-anak mereka. Betul? Di mana data anak-anak mereka ini tadi akan diisi dan terus balik kepada kita. Maknanya sistem kita akan melengkapkan setiap daripada nama pelajar, ibu bapa, waris, alamat dan juga nombor telefon. Okey, ini adalah untuk kita punya sistem untuk bergerak lancar ya. Okey, saya akan berkongsi maklumat ini bersama dengan Puan Asiah di mana untuk mengesahkan bahawa betul ke pelajar ni, kita takut satu je Puan. Nanti ibu bapa ni daftar, tiba-tiba anak dia sekolah tempat lain. Tapi dia daftar sekolah ini. Jadi kita ada, jadi kita nak mengesahkan. Puan boleh melihat, okey, ini macam saya katakan tadi, di mana Puan, kita ada portal. Okey, portal tu Puan boleh masuk username, iaitu nama Puan sebagai PKM dan juga password yang Puan sendiri yang akan settingkan. Kita bagi temporary password, Puan tukar. Maknanya Puan masuk, Puan boleh lihat keseluruhan pelajar daripada darjah 1 sampai darjah 6. Okey, sistem dia macam ni. Apabila pelajar masuk, waktu pukul berapa, dia maksudnya, katalah dia masuk pada pukul 7 pagi. Apabila 7.30 adalah paling lewat, betul Puan? Betul ya? Okey. Ya, betul. Okey, 7.30 lewat. Maknanya 7.31, sistem Puan akan tunjuk lewat. Kalau dia kata dia tekan 7.31 kan, sistem Puan akan terus keluar lewat. Dia tak boleh lari. Dia kata saya datang 7.30, tak ada. Memang 7.31 sistem ikut pada waktu sekolah. Itu satu. Apabila sampai pukul 8, pelajar tak masuk. Ni saya bagi tahu ya. Pelajar tak masuk.
sistem kita detect pelajar ni Amir bin Amiruddin tak masuk. Sistem hantar kepada parent kena jawab kenapa pelajar ni tak masuk. Pelajar sakit ke, kena COVID ke, ataupun anak saya dah datang tapi kenapa tak masuk sekolah. Ia akan inquiry kepada ibu bapa. Ibu bapa kena jawab soalan tu automatik pada pukul 8 puan masuk tu. Maksudnya dekat puan punya data tu dia dah sediakan semua keseluruhan pelajar. Datang tak lewat, tak hadir, semua dah ada dalam tangan puan. Termasuk dengan jawapan daripada ibu bapa. Anak tak datang, surat lah. Apa semua ada dengan puan. Puan ini dia tekan satu button je. Dia boleh tengok semua sekolah. Semua pelajar. Termasuk dia punya cikgu-cikgu. Cikgu dia datang pergi kursus apa semua dia boleh tengok. So dia tak boleh lari because sistem dia detect semacam itu. Okey, sama juga waktu balik. Tapi waktu balik Puan Aisyah tak perlu risaulah. Setiap kali anak dia sentuh, handphone ibu bapa ada tracking, maksud saya ada nota device. Maksudnya dia bagi tahu anak ni dia tekan masuk di pusat sumber pada pukul 8 pagi. Dia akan tulis pukul 8 pusat sumber. Masuk pintu gate sekolah 7.15 dia akan tulis pintu pagar sekolah 7.15. Balik okey, pintu pagar sekolah 1.15 dia balik. So sistem automatik ibu bapa dah boleh tahu pergerakan anak itu sendiri dalam waktu kitaran sekolah. Jadi tidak lagi permasalahan mengata anak saya dah pergi sekolah tapi dia kalau dia tak sentuh kad tu kecuali dia pergi sekolah dia lupa bawa kad. Ini ada satu lagi. Dia ada juga pelajar macam ni. Okey, sebab kami dah lalui dalam tempoh 2 tahun ni, pelajar pergi sekolah tak bawa kad. Apa yang boleh Puan Aisyah, guru kelas boleh mengubah data tersebut. Faham Puan Aisyah ya? Okey, maknanya guru kelas boleh tulis hadir. Tapi maknanya remark by cikgu kelas. Dia maknanya sebelum dia masuk kelas dia dah tahu berapa pelajar dia hadir, berapa pelajar dia lewat, berapa pelajar dia tak datang. Semua dah ada dalam ni. Dan guru besar dia lebih mudah. Dia boleh tahu semua. Oh, guru kelas dah masuk, guru kelas dah murid saya dah hadir, semua rekod supaya pencapaian iaitu mengatakan bahawa pelajar harus hadir lebih kurang 85% kehadiran dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah juga terus kepada KPM. Sebab apa? Puan ini sebagai guru besar mengesahkan laporan itu betul pada tarikh tersebut, hari tersebut untuk pengesahan daripada pihak ni. Mana PPD pun boleh lihat selepas jam 12 tengah hari, budak sesi pagi dah hadir. So jadi cikgu ni dah sampai KPI lah maksudnya. Contoh dia begitu. Yalah cikgu? Saya nak tanya sikit lah bila Cik Bat kata dia sampai ke PPD, ke KPM semua tu, maknanya dia link dengan APDM ke? Dia tak link dengan APDM tuan, puan. Oh. Dia tak, okey, dia kena faham ya. Kalau saya mampu nak masuk APDM, sebenarnya macam ni, apabila saya buat ni, puan boleh masukkan data yang puan ada terus ke dalam APDM. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebab apa? Ia tally dengan puan. Puan tak perlu buat manual lagi. Maksudnya sebab kita buat tu structure tu sama dengan APDM. Cumanya APDM tak benarkan kami buat. Sebab dia kata nanti awak ambil kerja kami. Payah. Maknanya sekarang ni yang saya faham yang ada passwordnya guru besar guru besar ada, guru PKM, kelas lah. Okey, guru kelas hanya boleh tengok kelas dia sahaja. Kelas dia, ya. Okey. Puan Andai Aisyah, katalah guru kelas yang tak hadir hari tu, macam mana? Dia pergi kursus ke, dia pergi mana kan? Dia yang tak hadir. Maksudnya mesti maknanya Puan Aisyah boleh lihat daripada sistem Puan Aisyah sendiri. Maksudnya contoh ada darjah 1 sampai darjah 6, betul? Darjah 1 ada 4 kelas. Puan boleh tahu 4 kelas, satu mawar, satu row, satu ni apa semua, puan boleh tahu berapa kehadiran pelajar. Nama-nama pelajar semua ada. Everything semua complete. Tak ada masalah. Tetapi jika guru kelas, sebab mengesah tu mesti guru kelas. Guru kelas kena kesah baru sah pada Puan Aisyah, betul? Kalau guru kelas tak mengesahkan, macam mana Puan Aisyah nak mengesahkan? Bukan, maksud saya boleh mengesahkan. Tetapi dia mesti ada seorang yang, macam contohlah, kalau cikgu ganti, biasanya siapa Puan? Dia ada maklum ke? Ganti, selalunya guru ganti ni dia membantu je.
Dia mengajar kelas tu dan dia membantu urusan murid. Tapi dari segi password ni dia tak pegang lah. Okey, itu saya faham lah. Tetapi setiap guru kelas dia ada tanggungjawab dia untuk dia tahu kehadiran murid dia. Tanggungjawab dia, bukan mata pelajaran ya. Kata dia kelas jaga satu mawar, dia jaga satu mawar. Dia tahu kelas apa aktiviti satu mawar, pelajar-pelajar dia boleh tahu. Tak ada masalah. Puan Asia ada semua keseluruhan pelajar. Puan Asia tak perlu pun juga guru ganti sebenarnya. Sebab rekod tu semua ada dekat Puan Asia. Cuma guru kelas mengesahkan bahawa pelajar dia cukup memang hadir dan dalam sistem tu betul. So jadi dia maklumkan pada kita. Sebab apa dia kena rimak kalau kata ada kad yang tak bawa. Ini satu benda yang kadang-kadang benda ni berlaku Puan. Dia tak bawa kad. Okey. Tapi saya nak berjawab, saya rasa ada satu soalan. Contoh, kalau kad hilang, mesti pelajar tak boleh makan. Betul tak Puan? Ya betul. Ini saya bagi satu. Kadang-kadang saya ada dengar kes di mana pelajar tak datang, dia datang jumpa dengan Puan. Cikgu saya tak makan lagi, duit saya hilang. Cikgu boleh bagi saya duit tak? Saya nak makan kad. Ini berlaku ya. Ini berlaku. Saya maklumkan. Sebenarnya sistem ni membantu, tak perlulah macam dia risau ke kad dia ni. Puan hanya perlu semak dalam rekod, maklum pada sistem center kami melalui portal tadi tu, kami respon, kita tukar kad gantian ada dekat tempat cikgu sebenarnya. Kad gantian dia akan bagi tahu tapi notifikasi mesti disahkan oleh ibu bapa. Maknanya kad ni dia tak bawa ke, kad ni hilang ke, apa ke, mesti disah. So jadi ibu bapa mengesahkan benda tu, duit yang dia ni dia boleh gunakan kad yang baru tu untuk dia berbelanja. So jadi cikgu tak payah keluar duit. Jelas ya? Dan dia balik nanti dia boleh bagi balik, kita boleh asalkan balik kepada kad dia yang asal. So all system on programmer kita dan juga system wise kita berjaga within the 24 hours ada sistem running. Jelas Puan ya? Bagi saya jelas. Cuma apabila misal kata benda ni on, bagaimana Cik Bat nak menerangkan kepada pengguna, maksud saya ibu bapa kita semua. Okey. Maknanya kalau kami yang menerangkan, dia akan tak lengkap. Itu saya terangkan. Ya. Sebab tu saya kata apabila kan saya ada bagi satu link kan. Betul? Kan saya ada bagi tahu dengan tadi dengan semua, saya ada bagi satu link. Dekat link tersebut ada satu video penggunaan sistem tu. Dan juga cara macam mana nak guna. Dan mengapa benda tu, dan ia adalah percuma. So far daripada pengalaman saya, so far ibu bapa tak akan menolak. Dia akan menerima. As long dia tak kena keluar duit, dia kata. Kalau dia tak nampak dia kena bayar, dia takkan buat je. Tetapi kalau dia dah dapat kad apa semua, so penggunaan itu so far alhamdulillah ibu bapa akan terima. Itu saja. InsyaAllah Puan Asia tak perlu menerangkan. Kita ada video yang akan menerangkan pada siapa. Dia isi borang tu dia ada video. Dia kena tengok video tu dulu. Oh macam ni, okey. Ni dia tak faham dia akan tanya. Sama ada dia call kita, apabila dia tanya, Puan boleh bagi semua kita punya contact number, dia akan terus berhubung dengan kita untuk ni. Untuk membantu Puan, untuk melancarkan perjalanan ni, bagi kami yang menjawab. Jangan pihak cikgu atau guru besar kena menjawab, tak perlu. Kami akan jawab. Jelas Puan Asia? Ya, baik. Cuma saya dalam keadaan pandemik sekarang, kadang-kadang kita suruh buat bukan PDPR lah, maksud saya kita buat zooming macam ni pun ibu bapa kadang-kadang tak masuk juga. Alasan dia bateri tak ada, internet tak ada. Top up tak cukup, macam-macam lah. Tapi so far Puan, insya-Allah kalau Puan bagi link, kalau ibu biasa je ibu ayah dia WhatsApp dia cepat je. Dia akan jawab, dia akan tekan link tu, dia akan tengok. Automatik. Sekarang ibu apa dah bijak pandai dah. InsyaAllah. Kita akan bantu Puan. Jangan risau pasal tu Puan Asia. Selama panjang Puan dengan guru besar, dengan kami akan bantu daripada masa ke semasa. Sebab itu untuk pengetahuan Puan, kami punya office yang terdekat adalah di Kepong.
So kalau ada technical problem apa semua, kami akan selesaikan dalam masa 24 hours. Dan ketika contoh ada pertanyaan apa semua, jawab tanya soalan kat situ terus hantar kepada kami dan kami akan on technical side lah. Untuk bahagian penerangan customer service kami ada untuk daripada pukul 9 pagi berfungsi sampai pada pukul 7 malam. So far ibu bapa boleh call dengan kami, tak ada masalah. Jelas Puan Asiah? Ya, jelas. Alhamdulillah. Ada sebarang pertanyaan lain yang nak bertanya? Assalamualaikum Cik Bat. Waalaikumsalam. Rizal. Okey. Saya jelas tadi hardware dan software kepada sekolah zero cost. Okey. Ya, betul. Macam mana dengan charges kepada operator, kantin ataupun kedai buku lah? Ada charges mereka tak? Sebab ada. MDR ada. Maknanya 2% daripada jumlah keseluruhan. Sebab saya just curious lah. Okay. For set up RM1, charges yang kena cuma 2 sen. 2 sen, ya betul. And then untuk recover balik your cost tu memang tak ada maintenance fee or apa-apa? Tak ada. Terminal tu tak ada kena bayar dan sebagainya. Second question, pasal server pula. Tadi diterangkan server akan dipasang di sekolah. Tak, itu mini server. Maksudnya mini server dia sebenarnya backup sekiranya berlaku macam contohlah elektrik hilang, elektrik tiba-tiba terputus ke ataupun connection down ke, sistem kita punya mini server tu akan collect semua data terus masuk mini server. Tapi sekiranya internet tidak ada masalah, elektrik pun tak ada problem, so automatic dia akan on live that particular time. So the main server akan ada di office Cik Bat. Macam mana? The main server akan ada di main server ada di tempat kami. Ya. Dia itu di cloud kami lah. Memang ada lah. Sebab kita punya office kita ada di, kita punya rangkaian server ada di Cyberjaya tuan. Okey, faham. Ada sebarang pertanyaan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Azman. Okey, dah banyak soalan orang tanya-tanya tu pun saya pun bila dah banyak tu rasa pun dah jelas sangat. Tapi saya ni mungkin IT kurang sikit kan. Jadi dua yang saya nak tanya. Satu, dia pakai swipe saja tanpa password kan, tanpa nombor PIN apa semua. Dia untuk budak pembelian tu. Pakai wave kan. Dia pakai wave. Okey. Ya, dia pakai wave sahaja. Dia tak ada password. Dia tak ada okey, yang kedua, andai kata semasa budak membeli, contoh waktu rehat tu, blackout, so sistem tu akan blackout sekali lah kan? Tak. Okey. Tidak tuan. Tak. Sebab tuan kena faham, sebab itu adalah direct kita punya server. Maksudnya dia macam ni, macam telefon kita. Telefon kita kalau tak ada elektrik pun telefon kita masih boleh pakai, betul tuan? Dia punya sebab terminal tu terminal tu ya, dia ada receiver dia sendiri kat dalam. Okey. Faham tuan? Yang mini server tadi tu is precautious, berlaku sebarang putus macam contohlah kalau tiba-tiba elektrik tak ada atau internet ada gangguan dan sebagainya, sistem mini server tu disediakan sebenarnya untuk membantu daripada segi kehadiran perjalanan pergerakan pelajar itu. Tapi ia tidak ada kena-mengena dengan bahagian pembayaran tu tadi. Sebab itu semua direct untuk ni. Ya Cik Almi. Boleh saya jawab sikit tak? Ini contoh terminal yang kita akan pakai ya. Nampak tak? Ini contoh terminal yang kita akan pakai. Dalam terminal ni dia ada bateri. So bateri dia boleh last lebih kurang dalam 8 jam. Okay. Sama juga dengan attendance system pun lebih kurang macam ni lah. So kita tak ada isu kalau kata blackout ke apa. Okey, baik. Ni teknikal saya lah. Okey. Satu lagi. Ya. Sekarang ni kalau saya ada juga Google sikit-sikit lah.
tentang Go Engage ni. Kalau Okey. ikutkan dia lebih banyak baru lebih 22 sekolah yang guna Ya, betul pakai tuan. sistem ni. Ya, Oh. betul tuan. Besok saya, sebenarnya saya akan ke Melaka. Di Melaka saya dapat daripada pihak di Melaka untuk membuat 250 buah sekolah dalam tempoh 6 bulan. Okey, so jadi apabila Melaka buat, maknanya saya kena ada satu site office di Melaka untuk memudahkan segala pergerakan saya. So besok saya dan Cik Elmi akan ke Melaka. So far setakat ini kita hanya ada 22 dan kita akan tambah daripada masa ke semasa. Tapi untuk Selangor sahaja setakat ni lah, maknanya permulaan tu lebih banyak. Saya tengok lebih banyak di Gombak. Ya, betul tuan. Sebab saya Gombak sebenarnya di hatiku sebenarnya. Macam Puan Nini katalah, sekolahku di hatiku ya. Okey. So jadi bagi saya sebenarnya saya nak naikkan daerah Gombak. Saya tinggal di daerah Gombak. Dan saya berada di daerah Gombak. Dan saya kalau boleh, saya nak naik daerah Gombak untuk menjadi contoh kepada daerah-daerah yang lain. Boleh saya tahu ke apa tu masalah yang selalu hadapilah untuk di sekolah rendah? Sebab saya tengok di IPTS macam College Vocational Gombak yang telah pakai semua tu, mungkin pada dia orang yang sudah besar-besar ni tak ada masalah. Jadi nak tahu mungkin masalah yang selalu daripada sekolah rendah. Okey, sekolah rendah sebenarnya masalah dia pertama, kad selalu tercicir dan kad tak bawa. Okey, itu satu biasalah. Yang kedua, kita ada di mana pertama kadang-kadang budak-budak JAS 1 ni suka gigit kad. Dia ambil kad tu, dia gigit. Dia gigit, dia kadang-kadang kad tu still boleh baca tapi dah nampak macam hodoh sikit lah. Okey, biasanya teknikal lah penggunaan. Cuma kami mengambil perhatian tentang benda ni. Kami mendidik sebenarnya. Kami mendidik pelajar-pelajar yang berusia daripada 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ini menggunakan ini macam ni. Tetapi kami menghadapi permasalahan ketika pembelajaran itu COVID melanda. Very heavy. Dengan 3 kali penutupan sekolah. So kami baru balik mula untuk mengajar balik mereka. So far kad masih ada, alhamdulillah. Cuma pelajar nak berbelanja masih lagi banyak ibu bapa yang agak kurang memberi belanja, mungkin daripada segi maksud saya mungkin daripada segi pendapatan dan sebagainya. So far macam saya katakan tadi, Cik Azman bagi ruang pada saya menjadikan sekolah Cikgu Nini di SK Batu Arang sebagai contoh role model. Sebab apa? Daripada situ nanti kita ada video, kita ada guidance daripada staff kita takkan biar. Dalam tempoh daripada masa ke semasa kita berada di sekolah untuk membantu. Cuma untuk pemasangan paling utama adalah kita mahukan semua keseluruhan daripada warga sekolah participate dalam program itu untuk kita mengetahui, kita membina rangkaian ekosistem itu sendiri. Itu yang paling penting. Tuan Azman. So far yang belah besar-besar ni ada juga tuan. Kadang-kadang diorang bukannya tak ada, cuma diorang macam saya kata belanja diorang lebih besar lah. Kadang-kadang budak sekolah menengah belanja RM10, RM15. Saya kata kadang-kadang tengok, banyaknya diorang ni belanja, beli apa? Sometimes sebenarnya ibu bapa kalau boleh nak menghadkan kos perbelanjaan anak. Sebab ada setengah-setengah tu bila gunakan tunai, macam budak-budak di sekolah rendah, mereka dapat tunai RM5, diorang belanja kat sekolah RM2 je. RM3 lagi simpan, beli coklat dekat luar. Kan? Ataupun beli makanan kat luar. So jadi benda-benda ni kita try to avoid. Tetapi permasalahan bagi sekolah rendah adalah hanya didikan saja tuan. InsyaAllah saya rasa anak-anak sekarang lebih pandai tuan. Gadget pun diorang lebih expert daripada kita yang dah berusia ni. Kan? Betul-betul. Cuma saya di sini pihak JNG untuk pengetahuan tuan, kami akan mengambil 10 orang pelajar yang kurang berkemampuan. Maksud saya B50 ataupun yang tak ada ibu bapa, untuk kami taja. Kami yang berikan semua. Setiap pelajar diberikan RM60 supaya mereka boleh berbelanja. Duit ni setiap bulan diorang akan dapat, diorang belanja di kantin sekolah, di kedai buku untuk beli perbelanjaan diorang sendiri.
tanpa kita memerlukan pihak yang lain. Tetapi jika ada pihak sekolah ataupun pihak pelajar yang memerlukan bantuan, kami membuat satu rangkaian di mana membantu untuk membuat satu analisis apa yang boleh kita bantu pelajar tersebut. Contoh, pelajar ni mungkin adik-beradik ramai, 9 orang, 10 orang. Mungkin perbelanjaan tak ada, kadang-kadang kesian dia orang tak dapat makan dan sebagainya. So jadi kita akan minta bantuan daripada NGO dan badan-badan kerajaan untuk membantu sama bagi mereka dapat mencapai satu pembelajaran, suasana pembelajaran yang lebih selesa. Maknanya pagi ada sarapan, boleh makan, tengah hari ada makan, duit lebihan dia orang boleh beli untuk baju sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kami sedang meningkatkan daripada masa ke semasa untuk peringkat kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Cik Azman ya. Even though kalau Cik Azman ada idea atau pandangan, boleh hubungi saya terus. Tak ada masalah. Cik Azman boleh hubungi. Okey, baik. Sebab saya ingin membina, sebab kami sekarang ni tengah nak set up untuk membantu pusat-pusat tuition sebenarnya. Dan juga membantu macam guru-guru yang boleh memberikan satu sumbangan kepada pihak-pihak tuition. Sebenarnya kita nak pelajar-pelajar yang kurang kemampuan untuk pergi tuition, mereka juga boleh belajar melayari benda yang sama seperti orang yang belajar tuition tanpa mengeluarkan kos. Dan di mana kos-kos itu akan ditanggung dan cikgu yang menyumbang itu akan kita berikan sumbangan untuk pihak-pihak cikgu. Tapi saya mungkin perlukan idea daripada Puan Nini sendiri, Cik Azman, dan lain-lain cikgu besar. Maksud saya guru-guru yang lain mungkin boleh bagi pandangan dan idea kepada saya untuk kita menjayakan program ini bersama-sama membantu masyarakat sekeliling. Dan hari ini saya sebenarnya buat benda ni ikhlas untuk membantu anak-anak murid kita, generasi yang akan datang, untuk sama-sama cemerlang dalam mencapai diorang punya dunia pendidikan. Okey, ada sebarang pertanyaan boleh tanya saya. Hebat. Kalau dalam daerah Gombak, sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah mana yang dah join ni? SK Samudra. Oh, SK Samudra. Apa tu, Cik Taufik kan? Ya, Cikgu Taufik. Okey. Lepas tu kita ada di Kelompang, Selayan SK Jaya. Kelompang. Selayan Jaya ada kan? Selayan Jaya. SK Kelompang, SK Ampang Pecah. SK Ampang Pecah lagi lah tuan. Ulu Selangor SK pendidikan Selangor. Yang 22 tu yang tuan tengok tu hanya banyak di Gombak. Tapi saya belum masuk Hulu Selangor lagi. Saya belum masuk lagi dekat SMK Sungai Kertas, SK Sungai Kertas. Okey, dan saya belum masuk lagi. Hari Isnin ni SK Selayang 2. Sains. Ni kalau Cikgu Nini okey ni, saya nak hantar ni. Saya nak jumpa Cikgu Nini ni. InsyaAllah saya berpandukan kepada kesepakatan YDP dan ahli jawatankuasa serta penolong kanan pada malam ni, sebab kita minitkan apa perbincangan kita malam ni. Jadi keputusan tu bukan mutlak keputusan saya, tetapi keputusan kita bersama-sama. Sebab anak-anak, tuan-tuan dan perempuan yang hadir ke sekolah, jadi kami ni menyambut saja. Jadi kalau sekiranya YDP dan ahli jawatankuasa yang lain bersetuju, saya sangat berlapang dada dan saya sangat menghargainya lah. YDP, sebab ini antara perkara yang saya fikir boleh membangunkan kemenjadian anak-anak. Macam yang Cik Bat sebutkan tadi, disiplin diri, tanggungjawab kepada kad itu sendiri. Itulah yang saya masukkan. Membenakan diri dan juga membina tanggungjawab kepada anak-anak itu daripada peringkat awalan lagi. Itu yang paling penting. Betul. Sambil-sambil tu kita boleh didik anak-anak ni, dia boleh jadi bos kepada kad yang dia pegang. Ya betul. Kalau Cik Azman ada nak bertanya ataupun ingin memberi pandangan, idea, saya berlapang dada, saya membuka. Okey, kalau tak cukup Stadium Manchester tu, saya bagi Stadium Liverpool. Tak ada masalah. Cik Idlan, terima kasih Cik Idlan. Cik Idlan ni juga orang kuat Batu Arang ni, Cik Mat. Alhamdulillah.
Itulah. Saya pun perlukan idea-idea yang saya boleh bangun dan untuk orang kata membangunkan kita punya generasi yang akan datang ni. Saya perlukan pandangan sebab apa? Disebabkan pandemik COVID-19 saya melihat banyak faktor-faktor ataupun kalangan-kalangan daripada ibu bapa sendiri, daripada kalangan peniaga yang banyak terkesan disebabkan oleh terjejas Ya, terjejas. So jadi saya sebenarnya ingin membantu seperti contoh peniaga-peniaga kecil yang mungkin kita boleh membantu rangkaian ini secara tak langsung membina balik rangkaian mereka untuk meningkatkan balik hasil pendapatan dan sebagainya. Maaf saya bertanya, Cik Azman, Cik Azman bekerja dalam bidang mana ya Cik Azman? Berniaga ke apa ke? Saya di Infrastruktur Universiti Kuala Lumpur, IKRAM, IUKL. IUKL. Okey. Boleh tu kita berbincangkan. Saya nak masuk IPTA tu. Kan? Cik Man, sabar dulu. Batu arang dulu. Cik Man, jangan belok Cik Man. Tak. Bukan. Maksud saya sekolah adalah landasan saya. Ya, okey. Yelah, gurau je. Future saya adalah IPTA kerana di Melaka saya akan buat untuk MMU, Multimedia University, University Technical Malaysia dan juga QUIM, College University Islam Melaka. Ini 3 universiti. Cuma saya perlukan pandangan-pandangan daripada sebab dia berlainan ya dengan sekolah ya. Program yang kita nak bangun, kita menyediakan satu di mana Cik Helmi sedang menyediakan sistem management ya, Cik Helmi? Cik Helmi? Ya. Dia menyediakan untuk sistem pelajar peringkat universiti yang sedang diproses oleh Cik Helmi. Mungkin idea dan pandangan tu kita boleh berkongsi, insya-Allah demi masa depan generasi kita. Pilih besok pula tu pergi Melaka, besok orang ngundi Cik Bat. Sebab saya nak tahu siapa dia punya pemerintah lepas ni. Patut laju lah. Satu je Pak saya nak tanya, kita mungkin di pihak sekolah jugalah kot kan, tanya puan ini lah. Sebab kita buat sistem ni, andai kata mungkin selepas ni mungkin tak ada kot yang maknanya budak boleh pergi membeli di kantin lah kan. Kalau hanya boleh di kantin saja. Okey. Terima kasih Cik Azman. Ini mengikut SOP sekolah ya Cik Bat, SOP KPM, murid-murid tak dibenarkan lagi berbelanja ke kantin. Sebab tu kita perlukan setiap guru kelas ada terminal sendiri. Hello? Kalau macam tu kita boleh cadangkan kepada ibu bapa untuk buat direct terus order ke dalam sistem. Yang tu boleh juga. Tetapi kalau terminal tu kelas kami pun tak banyak sebenarnya. Terminal tu ada pada setiap guru kelas pun lagi sangat cantik. Jadi tak perlu maksudnya tak perlu murid-murid bawa kad ataupun cikgu kutip setiap kad. Yang tu saya nampak banyak berlaku. Leceh. Boleh. InsyaAllah. Benda tu sebenarnya macam saya katakan tadi, kita mempermudahkan yang sedia ada untuk kemudahan semua pihak. Maknanya pihak cikgu tak ada masalah, pihak kantin dapat berbelanja. Sebab saya terkesan apabila peniaga-peniaga kantin dah keluar satu statement, peniaga-peniaga kantin Malaysia ya, dah keluar satu statement mengatakan bahawa pelajar sekolah tak belanja di kantin. Kami nak kena bayar sewa kantin, duit api air, pekerja dan sebagainya. So saya kata kena tanya pihak KPM lah, jangan tanya saya. Saya kata, kan? Tetapi isu dia kita cuba membantu semua pihak lah. Sebab apa sistem dia begitulah Cik Azman. Kalau sekiranya nanti kalau betul kita bersetuju dengan sistem ni semua, nanti Cik Bat and crew akan datang ke sekolah, kita bincang duduk ni secara berdepan lah, secara fizikal, tu lebih jelas. Betul kan Cik Bat? Betul. Cik Azman, ambillah nombor saya daripada puan ini. Hubungilah saya. InsyaAllah saya akan menjawab. Ataupun
WhatsApp je saya. Saya akan membantu daripada apa yang saya boleh bantu. Okey, boleh. Cuma daripada dasarnya kalau macam Cik Azman nak jumpa saya di mana-mana, bagi tahu dengan saya. InsyaAllah. Kalau Cik Azman nak jumpa dengan Puan Nini pun sekali, mungkin kita sekarang boleh makan dekat luar, kita bertiga boleh makan yang semua. Kita minitkan dan insyaAllah kita boleh memberikan ruang kepada semua pihak untuk disediakan. Okay? Okey, jadi kan pada pendapat saya ni malam ni dah dapat penerangan daripada Cik Bat kan. Nanti Cik Azman dan ahli jawatankuasa PIBG yang lain termasuk pentadbir, nanti kita adakan lagi satu perjumpaan untuk kita minitkanlah sebagai satu kata putus. Jadi bukan kita akan bincang baik-baik lagi lah. Ya. Jadi itu pendapat saya lah. Terima kasih Cik Idlan kerana menyokong. Cik Dan ni puan saya, alhamdulillah. Okey, saya pun macam itulah. Saya juga kita akan buat keputusan tu dalam meeting lah bersama dengan semua EDK PIBG dan pihak sekolah. Nanti kita bagi keputusan dan saya juga mendoakan semua keputusan yang baik-baik lah. Sebab saya juga rasanya macam berminat dengan sistem yang macam ni untuk memudahkan pihak sekolah dan juga anak-anak kita dan juga ibu bapa. Cuma dari segi yang saya risau tadi awalnya, bila kita kata untuk semua pelajar, kemungkinan ada pelajar-pelajar yang mungkin macam tadilah yang tak berkemampuan, golongan yang miskin tu. Saya dah ada nak cakap macam tu, macam mana yang orang yang tak ada kemampuan, tapi pihak Go and Get ni dah cakap tadi ada sumbangan 10 orang dan juga ada bantuan-bantuan, mungkin bantuan-bantuan lain, so terjawablah. Saya faham. Saya kata, nanti kan sebab Batu Arang ni kawasan yang orang kata pedalaman sedikit kan. Kadang-kadang dengan sistem internet, dengan handphone pun tak ada. Itu yang saya fikir-fikirkan juga. Ibu bapa tu mungkin. So saya haraplah kalau kita bersetuju nanti, jadi biar ada satu penerangan yang jelas kepada ibu bapa supaya dia menerima dengan baik. Kadang-kadang satu benda yang baru ni susah orang nak terima, dia akan fikir semua negatif. Jadi tambah kalau orang yang ada yang ibu bapa yang akan fikirkan negatif, mungkin anak takut dicuri, hilang, benda-benda macam tu lah. So kita harapkan supaya bila kita bersetuju nanti, keputusan kita akan buat nanti, dan pihak Go and Get nanti berikan penjelasan yang sebaiknya lah. Mana kita bagi tahu sebab ni proses ni satu proses yang sebenarnya untuk kebaikan kan, tapi benda baru. Itulah. Sebenarnya begini Tuan Azman, sebenarnya ia adalah satu budaya, membudayakan perubahan untuk yang lebih baik dalam sesi norma baru ini. So jadi apa yang saya boleh katakan begini, bagi ruang kepada saya untuk menyampaikan daripada sudut pandangan saya sebagai ibu bapa, bukan sebagai peniaga. Kalau saya bercerita pasal peniaga, mereka akan berfikir, yang ini boleh ke, takkan ini kenapa nak ubah cara lama. So jadi pemikiran itu memang kita hadapi setiap masa. Saya boleh mengatakan ada ibu bapa setuju dan ada yang tidak bersetuju. Tetapi daripada 10 orang yang saya berkata, mungkin ada satu orang yang tak bersetuju. Tetapi akhirnya anak dia bercakap dengan ibu bapa, ayah, kawan saya ada tapi saya tak ada, kenapa jadi macam ni? So jadi secara automatik anak itu sendiri saya bagi kita sebenarnya semua orang kita bagi percuma. Dia dapat kad tu, sama ada dia guna atau tidak kad tu untuk perbelanjaan cashless, itu perkara yang kedua. Tapi yang paling penting sekolah nampak dan kita boleh tunjuk ajar daripada satu ke satu. Yang paling penting dia orang dapat kad tu dulu untuk diguna pakai. Kalau belum kita apa-apa kita cakap ini kena bayar, ini benda takkan berlaku dengan sepantas itu untuk mereka menerima. Kita bagi kemudahan tu dulu, bagi mereka merasai benda tu. Sebab apa, bila kawan-kawan dia pakai belanja dekat kantin nanti, dia kata kenapa aku tekan tak boleh, kenapa dia tekan boleh, dia akan cakap dengan ibu bapa, ayah kenapa saya punya tak boleh. So ini sebenarnya pendekatan yang kita berikan untuk ibu bapa memahami kehendak kepada semua pihak. Sebab apa, nak berubah bukan senang Tuan Azman, tapi insya-Allah boleh berubah demi kebaikan. Itu yang paling penting. Yalah, sebenarnya kebaikan tu banyak. Antara saya terfikirnya, kadang-kadang ibu bapa ni terlupa bagi duit saku kepada anak kan. Jadi dengan ada kad ni,
kad tak ada je terus pergi jumpa dengan pihak sekolah pentadbir dan kita boleh guna tukar boleh guna pakai terus dengan Ya, kad yang betul. baru kan. Ya, betul. So Betul. itu satu kebaikan lah. Maknanya kita kena jelaskan kepada ibu bapa nanti, antaranya banyaklah kebaikan-kebaikan dia sebenarnya kan. Itulah Ya. saya pun harapkan macam itulah supaya Macam semua dapat menerima. macam tu Azman cakap tadi, ibu bapa terlupa bagi duit belanja. Takkan nak patah balik dah sampai KL ni. Nak patah balik batu orang, tak mungkin kot. So jadi dengan sistem yang ada, dia buka handphone, dia ini transfer terus, transfer ke wallet dia dan sistem boleh diguna pakai. Tak ada. Ya, tambah-tambah saya ke Bangi 70 km memang Oh, kalau sudah. dah ni dah tak Ya ke Bangi ya. lapar lah anak nanti. Ya, betul. InsyaAllah, terima kasih kepada Puan Nini, Tuan Azman, kepada seluruh warga ahli jawatan kuasa pada PIBG, okey, termasuk juga Cik Elmi dan yang terlibat dalam kita punya sesi perbincangan. Saya amat berterima kasih dan saya suka dengan cara pihak Cikgu Nini berinteraksi dengan kami dengan sebenarnya cara yang lebih santai, mudah untuk kita menyampaikan hasrat dan mencari solusi untuk penyediaan lebih baik untuk generasi kita akan datang. So jadi saya bagi pihak GNG Softech dan juga Cik Elmi mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi memberi kami peluang jemputan untuk menerangkan program kami kepada pihak sekolah. Dan saya sendiri memohon maaf jika ada terkasar bahasa ataupun ada menyinggung sesiapa, kami mohon maaf. Itu saja saya beritahu. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ya, Cikgu Izzati ada. Okey, tak apalah Cikgu Izzati tak ada. Begitu juga Cik Pat ya. Saya bagi pihak sekolah dan PIBG juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana Cik Pat dan Cik Helmi sudi bersama-sama dengan kami pada malam ni dan menerangkan banyaklah perkongsian tentang sistem yang begitu canggih lah saya fikir ya. Saya sangat berterima kasih. Begitu juga mohon maaf saya mewakili semualah ahli keluarga saya yang besar ni, mohon maaf sekiranya ada apa-apa persoalan atau apa-apa saja perbincangan kita ini yang menyentuh hati Cik Mat, Cik Helmi ya. Saya bagi pihak ahli keluarga saya mohon maaf. Dan insyaAllah saya rasa saya fikir kami akan berbincang yang sebaik-baiknya nanti kita cari pro and cons-nya dalam kalangan ibu bapa dan juga pihak guru. Jadi nanti kita akan jemput Cik Pat and the gang lah datang ke Batu Arang insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bersua lagi ya. Ya, insyaAllah. Okay, terima kasih. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Ya, sama. Stay safe ya. Alright. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Ya, terima kasih Cikgu Zati. Ni Cik Azman okey tak? Pada saya okey. Sebab dia tak ada bayaran apa-apa kat tu, cuma free semua kan. Ya. Jadi tak ada masalah, kita bagi je semua. Mana kita bagi penjelasan macam tu, bagi semua kad semua. Dari segi sekarang ni kalau anda kata parent yang tak nak guna, dia tak gunalah, tak ada charge apa-apa lah. Kerana mana yang nak guna kan. So sebenarnya tak ada masalah lah. Dan saya pun tengok Google tu banyak juga yang dah guna pakai. Itulah saya fikir sebelum kita edarkan apa-apa maklumat kepada ibu bapa, kita dapatkan dulu analisa lah menggunakan Google Form dulu lah kepada ibu bapa yang bersetuju atau tidak. Tapi dalam masa yang sama kita sharekan jugalah dia punya link tadi tu. Dia ada tengok dulu kan. Okey. Ya. Jadi untuk malam ni dah 10.30 ni kamu mengamuk pasangan masing-masing. Saya minta maaf sekiranya ni program ni ataupun mesyuarat kita perjumpaan malam ni ganggu rutin harian waktu malam tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon maaf. Jadi terima kasih banyak-banyak atas perkongsian kita bersama-sama pada malam ni kerana bersama-sama juga online ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih atas kereta ke tu? Puan? Ya, ni on the way nak balik. Baru sampai highway Tol Kundang.
Pergi Shah Alam ambil Puan Jaya. Okey. Terima kasih Puan Suni, Puan Asiah, Cik Azman, Cikgu Izzati, Cikgu Hakim, Puan Su semua tu Puan Nida, Puan Aiza. Thank you very much. Puan Suni senyap buat malam ni. Siapa? Puan Suni senyap malam ni. Dia on off. Nak bercakap tapi mic tak boleh on. Oh ya. Okay. Good night. Alright. Assalamualaikum. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.